untuk Pakatan Rakyat ni, untuk rakyat Melayu yang kita dah susut undi kita, patuh kita kan, Pakatan Rakyat ni apa perlu buat untuk rakyat Melayu? Okey, rakyat Melayu ni kita kena kaji daripada yang sejarah yang lepas, macam mana masyarakat Melayu menyokong kita. Antara yang agak tinggi peratusan orang Melayu itu adalah pada tahun 1999, pada masa itu apabila berlakunya isu Anwar Ibrahim, apabila dia ditumbuk. Orang Melayu ni kita kena faham dari segi macam mana dia berfikir ni. Dia banyak orang Melayu ni fikir short term. Short term. Orang Cina ni fikir long term. Sebab itulah kalau kita lihat di Bukit Gantang, kenapa dengan agenda perubahan kununnya dibuat oleh Barisan Nasional sedikit sebanyak telah termakan oleh orang-orang Melayu, tapi tidak kepada orang Cina dan orang India. Orang Cina melihat kalau nak buat perubahan, kami nak tengok output dia, outcome dia kami nak lihat. Itu masyarakat Cina. Mereka dah ada outcome, baru mereka boleh just sama ada mereka nak bagi barisan atau pakatan. Setakat janji tidak boleh. Tetapi orang Melayu setakat janji sudah cukup. Jadi ini kita kena kaji ni keperluan kepada orang Melayu, apa yang mereka kendaki. Saya kira yang agak serius kalau kita boleh fikir, umpamanya yang mengenai kepada orang Melayu ni masalah sosial sebagai contoh. Masalah taraf hidup di kampung-kampung dan sebagainya. Kalau kita boleh pergi penekanan dekat sini, saya kira kita boleh dapat bersama dengan orang Melayu. Begitu juga masalah ekonomi sekarang. Masalah ekonomi ni akan melibatkan masalah pembuangan pekerja. Jadi kalau orang-orang Cina, mereka tidak sangat terlibat sebab mereka bisnes saja. Mereka tidak ada dibuang kerja sebab mereka bekerja sendiri. Tapi orang Melayu akan ramai. Ini kalau kita boleh bertangani, insya-Allah boleh memberikan satu kebaikan kepada dunia orang Melayu sendiri. Okey, setuju. Kita masuk dia pokok pangkal dia adalah pendidikan tu mesti kena fokus kepada orang Melayu sendiri. Selain daripada, kalau di tangan saya ni, saya rasa ada lebih kurang 5 perkara yang patut diberi tumpuan kan. Okey, kita bayangkan satu lagi lah. Bayangkan 5 perkara ni dibuat dan memang Pakatan Rakyat dengan satu wajah politik baru ini memang benar-benar perkasa sebagai contoh. Apakah halangan-halangan, cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh Pakatan Rakyat untuk peraya ke-13 ini dengan mengambil kira situasi dan realiti pemerintah yang ada sekarang ini? Okey. Halangan kita paling besar ialah memahami keadaan itu. Sejauh mana kita respon terhadap keadaan itu. Okey. 3 benda. Soalan pertama ialah adakah perubahan politik baru, politik harapan ni real? Saya bercakap ia persoalan real. Kerana dulu ketika mood anti-establishment, memang anak muda sifatnya anti-establishment. Tetapi persoalannya ialah kalau dulu nak bercakap soal politik partisan, nak bercakap soal pilihan raya, kita akan dengar poyo betul, kau ni mat belia, mat baju batik, semua tu keluar tau. Tapi persoalannya hari ini ialah mereka duduk di McDonald bercerita persoalan semalam Nurul Izzah di parlimen, dia menyebut benda itu. Dan malah saya duduk dalam dunia blog semenjak tahun 2004. Saya blogging dalam semenjak 2004. Yang datang memberi komen, kalau kita susur balik kepada laman blog dia, ada mat metal kan. Susur balik kepada blog dia yang diberi komen tu, ada mat bunga kan. Maknanya perubahan itu dah recam, dan teori revolusi untuk perubahan ialah apabila perubahan itu daripada akar umbi. Makna itu dah ada. How far, sejauh mana baiknya kita respon benda itu untuk kita pacu wave tersebut. Yang kedua, sebagai anak muda ialah bukan sebagai orang, kalau dia meletak diri sebagai anak muda, saya lebih melihat bahawa bagaimana peranan anak muda, wacana, pemikiran, perbincangan, bukan lagi how to respond dengan anak muda, kita bagi feed. UMNO ni rasuah, keadaan kerajaan mesti tidak sebegitu. Hari ini ialah acuan itu perlu pelbagai dengan respon kepada masyarakat. Contohnya, apa kemahuan mereka? Anak muda perlu diketuai oleh orang muda. Orang muda ni maksudnya ialah bukan semestinya orang yang berumur 40 tahun. Itu istilah belia lah kan? 40 tahun ke bawah. Tidak. Ini yang UMNO silap sekali lagi. Mula itu dia silap, orang lain blogging, dia pun pergi blogging, tapi dia cerita sama macam utusan Malaysia. Ni yang kali kedua ialah orang ambil leader muda. Dia ambil leader muda. Leader muda ini perlu ada jiwa,
perlu memahami latar masyarakat, perlu respon dengan perlu responsif, energetik. Yang leader muda yang mereka ada ialah leader muda yang korup. Dia tidak boleh connect dengan idealisme itu. Dan hari ini dengan keadaan yang ada seperti ini, ialah sejauh mana cabaran kita yang paling besar ialah sejauh mana kita menggarap semua ini dan menjadikan dia satu bentuk pengharapan Malaysia yang lebih realiti. Maknanya bukan semata-mata kerana Anwar Ibrahim. Ya, betul, kesempatan Anwar Ibrahim itu kita ambil, bukan semata-mata kerana protes masyarakat India, bukan semata-mata kerana anti-establishment yang anak muda, tetapi kita perlu menggarap semua mood ini. Semua ini tidak salah, semua ini betul, tetapi menggarap semua ini, moldkan dia menjadi wajah politik baru Malaysia. Itu cabaran kita dalam masa terdekat ini. Selain daripada kita perlu lebih kental bertempur dengan politik perkauman, politik tiang lampu, politik tawaran-tawaran kampung, ini mereka akan terus serang kita dengan maknanya karakter assassin, dengan pembunuhan karakter dan sebagainya. Itu tidak harus kita jawab. Yang kita jawab sekarang bagaimana menggarap seluruh tenaga muda membentuk dan melihat Malaysia baru yang hak milik segenap anak Malaysia ini. So middle class ni patut lebih perkasa pada semua pihak macam tu. Ya, dan bagi saya ialah biar kerajaan sedikit fragile, biar ikatan pakatan sedikit fragile, tetapi yang lebih kuatnya itu ialah dalam kerangka masyarakat madani itu yang harus kuat ialah institusi massa. Apabila kerajaan terlalu kuat mencengkam, apabila gabungan politik terlalu solid, ini yang bahananya 50 tahun ini, makna masyarakat mati. Masyarakat tidak bergerak. Dan sekarang ini kita lihat masyarakat mula bercakap. Bagus. Semalam kapal Sing cakap begini, Maulana Ibrahim cakap ini, ada kritik, ada itu. Dan seruan saya pada anak muda ialah anak muda telah memberi ruang ini pada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang lepas. Jangan tinggalkan kami dalam Pakatan Rakyat ini. Ayo sertai. Bukan kamu tidak semestinya jadi ahli politik, tetapi kamu boleh participate sebagai sebuah kerangka masyarakat madani dengan memberi input dan output yang betul. Okey.